Memang faktor kira dah. Sudah ke 10 memang. Dia mana kelak lu pun memang benda. Ada. Ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang mana dengan taufik dan hidayahnya, jadi kita boleh lagi untuk bersama dalam siaran live Salah Silah Patani pada malam ini. Jadi alhamdulillah, kita pun masih bersama lagi dengan Bemak selaku ketua CAP, iaitu payung badai-badai organisasi-organisasi masyarakat sipil di Petaning. Maka Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat berjumpa, selamat kembali sekali lagi ke siaran live Salah Silah Patani. Jadi malam ini malam istimewa sikit. Ada istimewa semua. Istimewa semua lah. Kita kena buat istimewa nak malam. Kerana sebut kata istimewa pada malam ni, dengan kerana pada malam ni kita nak tatbot. Kita nak kerak sikit. Seperti minggu yang lepas tu kita kena dah. Dan apa yang berlaku, selok-belok latar belakang, salah silah sejarah politik sia. Kita faham molek dah kata akhirnya hok duk tokoh-tokoh duk belawai tu akhirnya tinggal ada dua dah. Lepas tu dengan kejadian pada masa tu orang Tani pun bergabung juga dalam perubahan negara sia tu. Waimo dari segi parlimentari, waimo dari segi respon balik terhadap beberapa polisi KJL. Tapi ada juga tentengnya daripada masyarakat Tani sendiri yang mana tak boleh terima beberapa polisi. Daripada KJL, contohnya polisi-polisi yang kait dengan isu agama, yang kait dengan isu bangsa, yang kait dengan isu bahasa tu, kebanyakan pemimpin Tani dan juga masyarakat Tani secara umumnya tolak. Tak boleh terima. Kerana itu benar besar dan benar jati diri orang Melayu lah. Kalau nak jejah dengan hak agama Islam, jejah dengan jati diri Melayu ni, orang Tani dengan pun tak boleh terima. Bila tak boleh terima, dia pisah. Belawai lah. Belawai sedegi buat rajuan, kecek kira, minta gitu gini ke pada kerja Asia.
Raja Asia pun jawab balik dengan surat pun ada, dengan tak bersurat pun ada, hingga siapa bawa pergi kepada kekerasan pun ada. Ya. Maka kejadian di Tanim ni jadi kata duk terik sokmo. Situasi politik sia tu duk terik dah sama-sama dia kerana perubahan kota Kuning, tapi keadaan di Tanim kita pun duk terik juga. Kita duk mikir kata boh habis dah zaman compon po pik bung songkram tu, keadaan nak gengeng, nak senang dah sikit dah. Ya. Tiba-tiba naik serik, naik tanam, serik tanah arak, tanam kita kacau. Jadi kau kuat. Jadi kau kuat. Keadaan di kau teruk. Keadaan di kau teruk. Kalau kita dengar dah minggu yang lepas. Jadi program siamisasi itu kau kuat. Program transmigrasi bawa orang yang bukan orang tempat tema kita ni, orang luar ni, orang sia ke panggil ni. Bawa masuk mari duk bukit rumah kita, buka kampung, buka perkampungan, buka felda tu di banyak. Itulah yang dijejah-jejah dengan kehidupan biasa orang tani. Dah. Maka orang tani pun dah kata ambil jok dulu lagi mari sampai situ tu dah habis wah dah. Dah. Dengan kesusahan yang berlaku. Maka akhirnya orang tani pun mikirlah. Mikir kata kalau nak melawai lagu ni sokmo ni wasa pun kena ada jalan lain ratik dah. Dah. Maka malam ni kita nak mula sini memang dah. Ya. Nak mula di sini kerana lepas dah pergi dusunyo lepas dah. Dah. Bakar dibuka samuk pun lepas dah. Jadi kau tu orang tani tu duk dengan dik sungguh sebab takut. Tokoh-tokoh pun pindah lari pergi ramai, tok guru pun mati pun ramai. Mati bunuh lah mereka kata. Maka keadaan pada masa tu, situasi pada masa tu lagu mananya nak jadi pula di Taning. Kita akan sambung daripada minggu yang lepas dah. Ya. Lagu mana memang lepas pada kejadian duk jadi terai budak-budak pun pandai dah nyanyi lagu cak ciluk nama-nama cik semai. Cik semai dah. Cik semai jadi sedadu tu. Tu sebab cik semai oyak ke Haji Sulung tu lah dah. Baru kenal cik semai dah. Kenal cik semai. Kita duk nyanyi jak budak-budak tu hari ni baru kenal cik semai dah. Ada dalam sejarah bukan main cik semai ni dah. Lepas tu baik pula apa ni cacing atau capla licing kita ni beli kering tu. Orang dulu yahja dengan indirect panggil dah. Tapi ia ada kejadian dia dah. Hak sebenarnya. Maka malam ni lagu mana memang? Apabila jadi keadaan kudah lagu tu dah rakyat Taning nak mula mikir lagu mana pula? Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam hormat, salam maju jaya. Salam bahagia kepada sidang pendengar semua dan juga yang ada di sini. Jadi alhamdulillah lah. Saya pun boleh mari lagi lah di ruangan silsilah sejarah ni. Tadi tu duk tak sihat mana San, duk jadi sakit tekak. Duk jadi sakit tekak tu duk was-was dah kata nak mari dak ni. Ya sungguh tak hari. Jadi duk sakit tekak. Lepas tu tapi kacau mari jugalah, bawa kacau mari sana ni jadi rasa segar sikit. Bawa nak masuk rekan ni jadi rasa segar. Tendak duk jadi batuk dia jadi tak sihat dah. Tetapi alhamdulillah lah dah boleh duk itu lagi malam ni. Jadi malam ni kita mari sapa di tahun 2500 mari kok ning lah dah. 2500 mari kok ning. Malam ni kita nak cerita sapa ke tahun 2513. Kita tak masuk 2014. Sebab ya kalau kita masuk 2514 tu ya jadi cerita dia tu ya menyambung. Tahun tahun 2516, tahun 2518, tahun 2519. Ia cerita, ia jadi satu cerita situ. Maka kita tak gisuk situlah. Belagak sejak besar Taning tu kita nanti sambung minggu depan. Cumanya minggu ni dengan supaya kita dok royak dengan keadaan pewesan royak saat ni lah. Dan setelah mana campur po tak ada dah. Campur po kena tubik luar negeri dah. Serit tenak rat naik dah. Pot Sarasin naik, lepas pot Sarasin tanam kita kacon, lepas pada tanam kita kacon serit naik. Lepas tu serit naik ni semasa serit ni beratlah keadaannya. Keadaan di rumah kita tu teruk. Teruknya pembunuhan terhadap orang rumah kita tu banyak. Jamai serit ni. Lahir pembunuhan terhadap orang rumah kita, lahir
paksa terhadap agama kita teruk. Dan semasa tu dalam kalangan pemimpin-pemimpin rakyat semasa tu maupun Tengku Jalan Asir, Ayah Ming, Haji Amin Tok Mina dan pemimpin-pemimpin lain lagi, banyak-banyak orang tu kena igat. Kena igat sewaktu tu. Tuduhan gapo kena igat tu? Kena igatnya sepengah tahun 2501 Ayah Ming kena igat kihnya gi wak tambah surat hak Ayah Long. Surat Ayah Long hak biasa wak dulu hak kena lari tu. Jadi Ayah Ming gi wak tambah. Gi buat tambah. Kena igat masuk go. Masuk go lebih kurang setahun 2 tahun tu, dekat 2 tahun tu baik. Tu baik lepas pada tu di rumah kita ni mulai timbul dah. Mulai timbul dah pegok ke bersenjata. Tahun 2504 Ayah Ming kena igat pula sampai ke 4 tahun masuk go. Tu baiknya akhir tahun 2508. Ayah Ming tanya Ayah Ming siapa ni? Ayah Ming ni anak Haji Sulong. Anak Haji Sulong. Anak Haji Sulong. Jadi setelah mana keadaan edok lagu tu rakyat duduk tak ada tempat nak bergantung tak ada tu. Lalu tu lah fuak pemimpin masa tu mulai kira dah. Kita nak duduk malah ni tak boleh. Kita nak kena zalim, nak kena gapo malah ni tak boleh. Kita kena mula susung untuk lawan. Susung masyarakat untuk lawan. Tu. Maka di situlah pada tahun 2502 ataupun tahun 1959 Tengku Jalan Asir. Tengku Jalan Asir ni setelah mana dia gagal dengan Gempar. Dulu lahir Gempar dulu. Kita biasa cerita tentang Gempar dulu. Setelah mana habis dah Gempar, maka Jalan Asir pun mula berlawan dengan secara politik. Akhirnya Jalan Asir pun nak duduk tak boleh, kena lari pergi Malaysia. Maka di situlah dia mulai buat pertubuhan pegok bersenjata. Pegok bersenjata, pegok yang pertama iaitu namanya Barisan Nasional Pembebasan Petani ataupun dikenalkan dengan nama BNPP. BNPP. Kalau bahasa Inggeris panggil National Liberation Front of Petani. Ni gok pertama. Selepas pada Gempar. Karena Gempar ni semasa Gempar ni dia tak ada pegok bersenjata. Dia bukan pegok bersenjata. Gempar ni pegok semangat untuk orang tani, untuk nak mempertahankan tani, dan perlawanan mereka tu banyak pergi ke arus diplomatik. Ataupun harus minta menawar lah supaya dengan tujuh perkara, supaya dengan hantar surat British, supaya dengan apa semua tu Gempar tu perjuangan Gempar ni ke arus sana. Tak ada bersenjata. Tapi mula gagal. Bos setelah mana gerak besan tu gerak dengan secara damai lah. Orang panggil gerak dengan secara damai dengan Santik Witi. Masa dia kata Santik Witi, apabila gagal dengan secara damai, orang bergerak secara damai kena bunuh. Masa tu. Orang gerak mengikut parlimen, lawan dengan rabuk rata sepa, pun kena bunuh, kena igat. Jadi habis jalan. Nak lawan dengan secara damai pun kena bunuh, kena igat. Nak lawan dengan secara parlimentari pun kena bunuh, kena igat. Maka di situlah orang-orang tanding semasa tu harap kepada Tengku Jalan Asir, maka tumbuhlah pegok bersenjata, pegok pertama, iaitu tahun 1959 ataupun tahun 2502. Pengasah dia Tengku Abdul Jalan Asir. Tengku Abdul Jalan Asir. Sebenarnya banyak orang lah. Semasa tu saya nak ayat sikit pasang. Sejarah pegok ni ada banyak-banyak orang hok ada lagi, hok masih ada hidup, ada gapo lagi, dan kita tak akan cerita habis lah nama-nama tu. Nama-nama. Kita tak akan cerita habis lah via. Kita akan cerita benda yang sudah keluar dalam buku. Betul. Benda hok tak keluar dalam buku tu kita tak ceritalah. Tu satu supaya semua lah kalau nak tahu apa sebenarnya lagi tu langmai dah belakang. Langmai. Tu. Jadi Jalan Asir ni, Tengku Jalan Asir ni dia pakat dengan beberapa orang. Tumbuhkan pegok bersenjata pertama iaitu BNPP. Ada pemimpin sewaktu tu ada nama Badri Hamdan.
ada Abdul Fattah Umar, ada Adnan Ubaidah, ada Ustaz Asuddin, ataupun Asuddin bin Abdul Saleh. Saya rasa sepengat Asuddin ni baru mati tahun lepas, kalau tak silap. Nah, tu. Lepas tu ada Haji Muhammad Do ataupun Mak Do. Nah, kita panggil Mak Do dah. Masa tu, lepas tu dah ada Dr. Wan Sulaiman. Ada dah doktor masa tu dah. Nah, okey, hok jadi doktor, orang tanding hok jadi doktor semasa tu ada dah. Tapi doktor luar lah dah. Doktor luar, Dr. Wan Sulaiman ataupun Wesleme. Nah, lepas tu pegok ke dia tu dia ada juga pegok ke bersenjata dia. Orang hok jadi ketua bersenjata dia terkenal lah semasa tu terkenalnya iaitu Pak Yeh ataupun Derih Mak dia. Tu Bapak Idris ataupun orang kenal Bapak Idris. Nah, tetapi kalau orang ko Nara tu kenal dengan Pak Yeh. Pak Yeh ni Pak Yeh. Pergi kat kawasan Budo. Pergi kat kawasan Budo. Nah, tu. Anak dia lepas pada Pak Yeh tu anak dia. Nah, tapi anak dia ni Royto. Ada pangkat Royto. Royto Kamal bin Idris anak dia. Lepas tu Pak Yeh ni anak dia jadi Puakan Rat Terengganu. Apa orang panggil gubernur Ganu dulu. Mati dulu. Menteri besar. Menteri besar. Menteri besar jadi Ganu. Menteri besar dulu. Ya gerak ke BNPP ni nama dia Tentera Nasional Pembebasan Rakyat Patani. Ataupun People's National Liberation Army of Patani. Ya kau tu siapa-siapa pun nak tuju kat ni lah sebab dia gerak ke pertama. Gerak ke pertama dah. Jadi Pak Yeh ni ni lah orang yang pegok ke bersenjata. Dia orang hak bahagia tentera. Nah, dia orang pergi bahagia tentera hak BNPP. Nah, tu. Lepas tu, bawa dia pergi tentera ni, semasa tu, ada pak dia bergeraknya dalam kawasan Telubeh. Nah, kawasan Telubeh, lepas tu, kawasan Bukit Budo. Nah, tu. Bawa kawasan Telubeh ni, sewaktu tu, dia kalau bukit Terne, bukit tu dia bukit belakang lagi kot tu. Nah, jambat tu sampai Budo ni lah. Ya jambat tu kalau misalnya di Budo kena kepung, orang bukit Terne tu bede. Bede kot tu, dadu tahan kena gi kot tu. Nak untuk bawa ketak sini, bede dek tu. Bawa ketak dek tu, bede sini. Jambat tu jambat Pak Yeh tu. Nah, jambat Pak Yeh tu orang kenal Pak Yeh ni banyaklah orang duk kenal dekat kawasan tu. Terkenalnya bede tak masuk lah macam-macam. Nah, bede tak masuk bede hebat lah dia tu kerana dia orang hok pergi tentera. Nah, tu Pak tapi pegok ke hok Pak Yeh ni. Nah, hok orang panggil kuat. Hok kuat ni dia mari belakang ni. Dia bukan mari tahun tu dak, dia mari tahun 2520 sampai 2525. Nah, hok tu hok yo semasa dia kuat. Nah, tu maka lamalah dia duk berdiri dalam bukit tu. Nah, sehingga tahun 2527 dia mati. Nah, tu. Setelah mana tahun 1959 setahun. Nah, setahun lebih. Tumbuh pula pegok ke bersenjata satu lagi. Nah, tumbuh pula pegok ke bersenjata satu lagi iaitu Barisan Revolusi Nasional Patani ataupun BRN. Tumbuhnya pada 13 Mac tahun 2503 ataupun 1900. Nah, ni 1900 ni grup so lagi. Bukan grup yang pecah daripada sini. Tak, bukan pecah daripada BNPP dak. So lagi. Tu. Grup BRN ni. Nah, orang hok jadi pimpinnya semasa tunya ada Haji Amin Tok Mina. Nah, lepas tu ada Abdul Karim bin Hasan ataupun Ayah Karim ataupun Abu Khaswan. Nah, lepas tu namanya Wan Muhammad Rafi ataupun Mak Bong. Tiga dah. Ngasahnya tiga besar-besar. Sebenarnya ada banyak orang lagi tapi hok terkenalnya tiga orang itulah. Nah, siapa tadi Haji ada Amin. Ayah Ming, Haji Amin, lepas tu ada Tok Yah Karim. Nah, lepas tu ada Wan Ahmad Rafi. Nah, Ayah Ming ni orang Taning kita kenal dah nah. Pak Cik Karing ni orang Jabak. Nah, orang Jabak. Lepas tu Mak Bong ni orang Sungai Padi. Ada orang Sungai Padi. Nah,
Haji Amin ni kita tahulah dia duduk ngaji dengan Ayah Long dan dia terlibat dalam politik. Nah, dia pernah jadi sosok dah dulu. Pernah jadi sosok. Nah, pernah jadi sosok Pak Manangkasila. Besok jadi sosok. Nah. Tu lepas tu Pok Cik Karim ni, Ayah Karim ni. Dia ni mengaji di Tanah Arak, ustaz lah. Nah, tak terkenal orang panggil ustaz lah dia ni. Babo Karim. Nah, dia ni adalah orang yang sangat bijak dalam pidato. Dalam sarah. Dah mau pernah royak kata kalau dengar Pok Cik Karim kecek ni dalam bukit ni. Nah, kalau dengar Ayah sarah ni, Ayah Karim kecek ni. Berjejer tak bangun. Tak bangun. Sebab apa? Ayah Karim ni pandai dalam berkecek. Bersemangat pandai guna bahasa untuk nak seru ke. Yo. Tu Ayah Karim ni. Nah, maka orang hebat lah Ayah Karim pun. Nah, lepas tu seorang lagi nya Mak Rofi ataupun Mak Bong. Nah, tu bukan Bong Aladi. Mak Bong juga tapi bukan. Nak tanya juga sana kena kat mana. Mak Bong ni orang Sungai Padi, Mak Rofi. Nah, nama gelar dia orang panggil Mak Bong. Ya. Ya tiga-tiga ni dasar pengajian ni tak suka belaka. Tak suka belaka. Tiga orang mudah tak 3 pesan. 3 pesan. Cuba boleh koyak ada pesan sosok dekat mana. Kalau Pok Cik Karim ni memang dia tok guru. Ngaji pondok, ngaji di Tanah Arak. Ngaji pondok lepas tu pergi mengaji di Tanah Arak. Nah, mengaji di Tanah Arak klik mari jadi tok guru, buka pondok. Nah, jadi buka pondok. Kita sebutlah pondok mana dah. Takut tak ada dah pondok hak tua jabat tu. Nah, lepas tu Ayah Ming ni anak Haji Sulong. Anak Haji Sulong dok terlibat dalam hal politik. Nah, pas orang lagi nya Muhammad Rafi ni ataupun Mak Bong ni, dia ni orang Sungai Padi. Dia duduk di Sungai Padi, lepas tu dia duk mengaji di Sungai Padi. Dia sewaktu tu dia mula ada sekolah siar kita duk royak kaji buat sekolah siar semasa song sikit gapo semua tu. Nah, dia mengaji habis mosoha. Nah, masa tu baru dia habis kelas tu duk saja-saja ada orang nak buat apa? Puah. Nah, puah duk kat rumah tu berasa nak naik bakok. Giduk bakok. Naik bakok. Naik kereta api giduk bakok. Ada ngaji ram. Ada ngaji ram. Giduk bakok aja. Giduk bakok aja. Kau tu ram tak ada lagi, ya tamasat ada. Ya tamasat ada. Nah, giduk bakok. Lepas tu buat dia giduk bakok ni, dia pergi kerja mana? Dia pergi kerja di Gok. Dia kerja di Gok Bangkuang. Jadi apa? Jadi semien. Semien. Jadi semien di Gok Bangkuang. Boya kerja di Gok semasa dia duduk di Gok Bangkuang ni, di situ dia boleh diskusi dengan nak totkan berang. Dak kau tu apa tahu orang yang masuk Gok tu itu orang politik banyak. Bagi tawanan politik banyak. Tawanan politik banyak. Boya jadi semien ni dia kena duk tanda semua dah. Dia kena duk tanda, kena duk berkecek, duk buah dengan orang rahsia. Dengan orang rahsia duk buah dengan fok-fok duk di tamas duk di dalam Gok tu. Di situlah dia mulai terjerat dengan pemikiran politik. Mula jerat dengan pemikiran politik. Sehingga dia itulah mula aktif dengan pelajar-pelajar semasa di Thammasat dulu. Semasa dia pergi duk dia tak ada mengaji Thammasat dah, tapi pergi duk gelomok dengan fok-fok duk Thammasat, pergi duk gelomok dengan fok-fok nak kanberang semasa tu. Nah, tu dia biasa duk gelomok sehingga dia tu mulai terpengaruh dengan pemikiran revolusi. Nah, tu. Dia biasa pengaruh sehingga ada saya duk cari tak temung. Duk tanya orang tu, tanya orang ni tak temung. Kata dia ni pernah terlibat dalam Pak Sangkum Niyom Hang Parti Thai ataupun Parti Sosialis. Parti Sosialis semasa tu dia ni katanya jadi bahagia Jawachon. Bahagia pemuda. Bahagia pemuda. Nah, tu bahagia pemuda. Kalau gitu kalau kita tengok pengasah Birain ni, dia terdiri daripada tiga jenis orang. Jenis orang parlimentari, jadi ahli politik dah. Jadi tok guru dan juga jadi aktivis. Jadi cukuplah dah. Jadi tiga-tiga tu jadi pengasah dia. Tu. Jadi bos setelah mana dia naik duk bakok mula terlibat dengan orang-orang yang pemikiran revolusi lah semasa tu dan kerana di bakok sendiri pun orang panggil parti komunis pun mulai timbul.
Mulai timbul dan orang-orang hok duk dengan Peridi Panom Yong dengan gapo hok duk bergerak dalam tamasak ni mula bergerak dalam hal nak apa orang panggil bos setelah mana Peridi nak duk talih gapo nak duk talih mulai bergerak dengan terlibat dengan parti komunis ye. Nah, tu bo mula bergerak situ bo penuh dengan ideologi revolusi. Penuh dengan pemikiran-pemikiran untuk nak berubahkan sistem. Nah, di situlah ia mula klik. Nah, ia mula klik rumah. Klik rumah sewaktu dia klik rumah tu, dia klik mari siapa di rumah pergi cari Ayah Long. Semasa tu Ayah Long tak ada mati lagi. Dia pergi cari Ayah Long. Dia pergi cari Ayah Long tahun 97 tu dia pergi cari Ayah Long. Ceritanya. Nah, ceritanya orang di rumah dia royaknya apabila dia pergi jumpa Ayah Long tu, Ayah Long murih ke dia. Murih dia oleh kerana dia duduk pergi terlibat dengan fok-fok pegok-pegok aktivis di Bakar. Tu. Murih ke dia. Royak ke dia kata mung kena ngaji Quran semula. Tu maka di situlah dia mula mengaji semula, mengaji agama semula sehingga dia ni ngajar tafsir boleh. Tafsir Quran. Sehingga dia duk ngajar Quran tafsir Quran. Gitulah. Tu siapa gelare hok orang panggil dia nyo. Orang panggil Tok Semaya. Tok Semaya. Mak Bong ni gelare dia Tok Semaya. Dia kerana dia Semaya ni, dia Semaya lama. Kosong lah. Dia Semaya sekali-sekali dia berakhir Semaya dah lepas tu dia Semaya lama. Tu, dia Semaya sekali-sekali tu kalau dia sujud tu orang lain tu kata kena kocok, kena itu takut mati dalam itu. Nah, tapi akhirnya dia mati tu. Nah, tahun 19 dia mati. Tahun 19 dia mati tu dia matilah semaya. Masya-Allah. Mati ketika dia duduk sujud. Nah, mati ketika dia duduk sujud. Makbung. Nah, tu tiga orang ni lah mula kelik mari buat. Nah, berkira-kira kita kena mulai ada pegawai bersenjata. Habis itu nama Barisan Revolusi Nasional. Nah, tujuannya tu nak lawan dengan secara senjata lah. Lepas tu nak kumpulkan pegawai kelompok-kelompok masyarakat sewaktu tu. Kerana sewaktu tu rumah kita ni dia pecah banyak kelompok masyarakat. Ya kena dibuat endus supaya kita jangan dulu kan. Ya komplok ni dia tergantung pada tempat masing-masing lah. Tempat tu gagah, ada pemimpin gagah, dia berlawan pasang dia. Mudah tu dia duk kacak-kacak rata, dia tak ada grup besar atas dasar nama guna Patani. Dia kena tindah mana kampung tu pun, dia lawan pasang tu. Lepas tu kita nak faham sikit dah, kata sebelum pada tu ni sebenarnya mah kita ni ada dah kumpulan gok-ke. Tapi gok-ke sebelum pada tu iaitu sebelum pada tahun 1923 tu adalah gok-ke yang bukan tujuan untuk kemerdekaan. Ya gok-ke untuk mempertahankan saja. Dan kita royak sikit dah. Kalau tahun 1835 ni mula-mula. Dia ada nama Jam'iyah Islamiyah. Jam'iyah Islamiyah ditubuhkan oleh Syekh Daud bin Abdullah Al-Fatani. Ini tujuannya untuk nak lawan kolonial. Lawan penjajah ni untuk mempertahankan diri lah. 1835 mula-mula orang tani kita buat grup nama Jam'iyah Islamiyah. Pusat ianya duduk di Mekah. Ini Syekh Daud pengasas. Lepas tu mari pula tahun 1839 ni untuk lawan dengan Sia terus. Tapi tak ada tok atau berdeka. Namanya Hizbul Muslimin. Hak ni Syekh Abdul Samad Al-Falimbani. Aku bujuk di Cenok. Lepas tu mari pula tahun 1873 ada pula satu jamaiyah. Dia guna bahasa Arab berat ke agama lah. Nama Jam'iyatul Fataniyah. Orang panggil pendek-pendek Jam'iyah Fataniyah. Ni orang yang tubuhnya kepala dia lah Syekh Wan Ahmad. Itu kita kenal dengan Syekh Ahmad lah. Syekh Ahmad. Demo ni untuk mempertahankan agama dan bangsa. Lepas tu mari pula zaman politik duk kuat tu 1923 ada namanya Pakatan Mempertahankan Agama Islam. Kita panggil PMAI ataupun PMAI. Hak ni hak Tengku Abdul Qadir Kamarudin. Ni sebelum sebelum dia nak pindah ke Malaysia dan juga lepas pada Anglo. Lepas tu 1953 ada pergerakan rakyat Patani. Hak ni dengan secara pokok pakai. Kau tu ada 4 grup.
Fok selinai merah, fok selinai hitam, fok bajak panjang bagi kau tu hodok teh kau ropak nama dulu. Tak ada gok ke tengah resmi besar lagi. Lepas tu tahun 1948 baru naik gampar Gabungan Melayu Patani Raya hok Tengku Mahmud. Kau ni dia tak ada jadi resmi besar lagi. Lepas tu tak ada kerja seratus dengan rakyat lagi. Yang cetuh ada badai. Baru naik 1959 baru tubik BNPP tujuannya untuk nak bebas. Bebas petani dan juga naik pula BRN 1960 ni tujuan untuk nak revolusi. Nak revolusi. Tu nak bawa tani ke revolusi merdeka dah. Lepas tu setelah mana dia buat dah tahun 60 dah 1960 ataupun tahun 03 buat parti dah tu mula-mula tak ada BRN dia tak support dengan BNPP. Kalau BNPP ni Jalan Asir ni memang dia orang keturunan Raja Telubeh. Dia orang Raja Telubeh. Lepas tu pegak kenyonnya pegak ke dia ni kebanyakan dalam kalangan orang-orang ilik. Orang ilik, orang keturunan tinggi dah lah. Jadi dalam grup dia tu. Dalam grup dia tu. Lain dengan BRN. Lain dengan BRN. BRN ni bukan orang darah raja lah. Bukan orang darah raja. Nah, bukan orang darah raja. Nah, maka BRN pun dia semasa dia buat tu pada tahun 60 ni dia tak ada mulai dengan pegak kabel senjata selalu dah. Kalau BNPP tu buat parti naik tentera selalu dah. Tetapi BRN dah. BRN dia bina dulu orang. Dia buat orang dulu. Dia buat orang dulu. Setelah mana dia tumbuh dah parti, nah dia mulai susungkan orang. Nah, mulai susungkan orang dan mulai hatta orang mengaji. Karena kau tu ni orang mau kita pun ngaji dia tak ada banyak sekolah ni. Nah, mulai hatta orang ngaji. Nah, hatta orang ngaji ni kalau kita dah tengok baru ni pemimpin-pemimpin hok BRN hok tubik baru ni. Contohnya Ustaz Hassan Toyib. Nah, Ustaz Hassan Toyib. Tak Hassan. Bukan Ustaz Hassan yang Madibu, Ustaz Hassan Toyib. Ustaz Hassan Toyib. Malaysia tu. Yang tukar Jadi tukar main. Tukar penuh rekan. Tukar jadi serabut kat kita ni. Nah, tu Ustaz Hassan Toyib ni dia ni adalah generasi kedua. Generasi kedua. Daya Karim. BRN. Hak hatta pergi mengaji. Tu. Maka sewaktu tu dia klik mari tu aktif lah. Nah, sewaktu aktif tu akhirnya dia duduk Malay. Lah ni pun masih duduk di Malaysia. Ni ada lagi ni. Ada lagi lah ni. Masih ada lagi di Malaysia. Kalau orang hak itu nak tahu kak, kita tanyalah dia. Kalau kita gambar agak hak tubik begai tangan dengan Paradon dulu zaman dengan Paradon apa nak tabut. Hak tekan 3 kali. Hak tekan apa? Pen. Jadi. Nah, dia tu adalah orang generasi tu. Nah, generasi mula-mula tu. Tapi kita tengok molek dah, dia tikas tahun je ni sebenarnya. Boleh dia tak apa setahun, bulan gitu ya. Bulan gitu ya. Tapi Honu 1959, BNPP, BRN ni 1960. Tikas tahun. Tikas tak apa setahun. Setahun lebih kurang setahun lah. Kalau bila tahun tu tahun lah. Bulan tikas 4 bulan, 4 bulan gitu ya. 4 bulan gitu ya. Nah, lepas tu BRN-nya mulai bergerak di kawasan Taning Narojala. Nah, Taning Narojala ni Telubeh. Banyak kat dulu ni orang bukit lah. Nah, dulu ni orang bergerak ni ya bukit lah, yang menguasai bukit lah. Kawasan bukit mana ada tu situ tempat jadi tapak. Ya kenapa kah badai-badai gok ke mana pun nak pilih di Telubeh dulu. Kerana Telubeh ni dia strategi yang molek. Satu dia duduk tengah di antara Taning dengan Nara. Lepas tu Jala, kalau kira bila kilo dia tu 50, 40. Dia duduk tengah dah. Yang kedua, geografi di Telubeh tu dia laut, sungai, benar, bukit, kaligus. Dekat-dekat habis tu dia mudah nak buat kerja. Dulu dia tak ada alat komunikasi supaya gini. Lepas tu, orang-orang dia semasa tu hok terkenal lah deh. Ada kawasan Telubeh, Kabuk, Raman, lepas tu Empu Bacok deh ataupun Baikbung lah. Lepas tu pemimpin-pemimpin hok tentera dia. Kita boleh sebut nama-nama kalau dia hok ni ngadah tu kita boleh sebut dah. Pemimpin tentera dia ada dalam 125 orang. Pemimpin tentera.
Nah, ada ini maklumat hok Sia lah. Nah, hok Sia kata pemimpin tentera ya ada lebih kurang 125 orang. Nah, lepas tu ada juga belakang ni Pok Yeh. Pok Yeh pun masuk duk dalam BRN juga. Nanti loh. Tadi Pok Yeh duk BNPP. BNPP. Oh, jadi tapi ya bos setelah mana Yaipat. BRN pada tahun 2511. Nah, bawah tahun 2015 BRN mulai buat pegawai mula Angkatan Bersenjata ataupun ABRI. Nah, ABRI itu nama dia penuhnya Angkatan Bersenjata Revolusi Islam Patani ataupun ABRI. ABREP, ABREP. Tubuh pada 10 Oktober 1968 tahun lepas pada tubuh BRN. Ni nama tentera dia. Ya. Lepas tu orang 125 orang hok jadi pemimpinnya Pok Yeh hak ning lah. Masuk dulu tu dia duduk dengan BNPP masuk mari duduk dengan BRN. Lepas tu Pak Wosoh. Nah, tu lepas tu Pak Buh. Pak Buh ni rebus taman ataupun Bustaman ataupun Mak Diah, sedawa, orang sedawa. Nah, lepas tu Ibrahim ataupun Pak Heng, lepas tu ataupun Toki. Nah, tu dalam maklumat hok KJS, BRN ni ya bahagi pada 3 kawasan. Nah, bagi 3 kawasan. Bagi 3 kawasan, iaitu kawasan Bukit Gunung Condong. Gunung Condong. Kawasan Bukit Gunung Condong ni sekarang ni duk alai kalau kawin lah deh. Orang hok nak picak deh, orang hok tanggungjawab di kawasan Bukit Gunung Condong tu iaitu Pok Yeh dengan Mak Piyoh. Mak Piyoh sedawa. Nah, yang keduanya kawasan Bukit Budo. Kawasan Bukit Budo ni ada kawasan Telubet, Taning, Bacok, lepas tu Raman. Tu. Orang hok kawasan ni Pok Yeh. Pok Yeh. Tu Pok Yeh, lepas tu kawasan yang ketiganya Bukit Tuwe, Sungai Padi. Bukit Tuwe, Sungai Padi ni ada kawasan Cenek, Cegong, Sungai Padi, Sukirin Weng. Lepas tu orang hok tanggungjawab kawasan tu Pak Wosoh. Pak Wosoh ni ada lah orang dia tu. Kawasan operasi Pak Yabukit tu bagian bukit dulu. Ya, bagian bukit. Tiga hotel bukit. Tu hok tumbuh. Nah, bos setelah mana demo ni tumbuh? Nah, bos tumbuh parti pegawai bersenjata ni mulai ada masa mulai serai lah. Mulai serai tempat-tempat mulai duk berde. Kalau kita nak tahu tu ya ada kawasan bukit ni ya ada pak berde belaka tu. Nah, tiba-tiba kita tanya orang tua rumah kita. Supaya dengan kawasan bukit Pine. Pine ni kawasan Teluk Sumang tu. Banyak kawasan tu tempat panggil tempat berdeh lah dulu kok keliling-keliling bukit tu. Tempat strategi dia lah, tempat jalan turun jalan naik tu tempat bagus. Sebab boleh ni Bukit Motel. Bukit Motel Pak berdeh kuat. Pak kuat juga dah. Tu. Lepas tu dalam tahun tu juga 1968. Nah, sewaktu tu di India. Nah, Kubiro Kota Nila. Nah, Kubiro Kota Nila ni orang Jungo. Nah, dia ni Bakor Raja juga. Nah, Kubiro ni dia mengaji di Awatha, Islam Widyalai. Bakok. Nah, setelah mana dia mengaji di Islam Widyalai, dia pergi sambung di India. Kebanyakan orang semasa tu kalau ngaji di Islam Widyalai ni, kebanyakan kalau tak pergi Pakistan pun pergi India. Pergi mengaji di Pakistan, pergi mengaji di India banyak sewaktu tu. Setelah mana dia mau pergi mengaji sana? Nah, sebenarnya sebab kita duk oyak lah itu ni kita duk Islam Widyalai tu. Islam Widyalai ni biasa kita tahu dah kata dia jadi tepat hok sekolah tujuan hok KJS buat Islam Widyalai semasa tu nak tujuan nak basuh kepala. Tujuan nak basuh kepala orang mengsiamisasi orang Melayu. Jadi Thai Muslim nak jadi Thai Muslim sebab kita royak dulu polisi-polisi Thai Muslim tu nak jadi Thai Muslim. Kalau kau Isanung korak, kalau korak Widyalai. Kalau kau mau kita ni Islam Widyalai. Ambil kai fok-fok mau kita orang muda-muda mau kita pergi naik ngaji Islam Widyalai tujuannya nak
basuh kepala agama kita. Tapi bos setelah mana pergi ngaji Islam with halal, agama kita ni tak habis. Tak habis. Semangat Melayu saat ni tu lebih kuat, kau kuat. Nah, tu juga kaji. Nak hapus dah, tapi bagi ngaji kau panah, kau kuat. Nah, maka di situlah apa Kubiro saat ni tu dia pergi ngaji di India. Nah, bagi ngaji di India, sewaktu dia duduk di India tu, maka dia aktivis lah, jadi terlibat dengan duk bergerak, duk gapo tu, lepas tu duk ikuti berita rumah kita ni, duk bunyi khabar semua kata, mau kita ni rakyat duk kena zalim mengaji, tak leh gapo gitu gini nah. Maka di situlah fok-fok dia di India tu mula kira. Nah, mula kira kata tak leh kita ni kena lawan dah. Tak leh dah duk alah ni. Nah, kita kena lawan dah, kita kena buat dah pergok ke. Nah, maka di situlah lahir buat kongres. Orang panggil buat sorak lah. Buat sorak dalam kalangan anak-anak muda Taning hok duk di kawasan tu dulu. India dulu. Kawasan India, kawasan Pakistan, penjumpa himpunan anak-anak muda. Nah, sewaktu tu nah bersorak, berkira Kubiro royak kata kita ni kena tak leh dah, kena lahir dah pegok ke bersenjata. Nah, bercampur dengan sewaktu tu orang rumah kita ni banyak dok pergi Palestin. Nah, lahir gapo di Palestin banyaklah wakak dok pergi perang di Palestin untuk hamba Israel semasa tu Israel masuk serang Palestin. Nah, jadi sewaktu tu situlah mulai masukkan pemikiran kata kita kena lawan bersenjata dah. Kalau kita tak lawan bersenjata, nak dok tak leh orang kita ni kena zalim, kena gapo terus. Tu maka buat dalam kongres tu Kubiro royak kata kita kena buat bersenjata. Lepas tu tubuh naik. Dak lagi. Dalam tu ada juga Mullah Sa'aroning. Mullah Sa'aroning hok jadi parti politik dulu tu. Nah, Mullah Sa'aroning pun katanya gembah kale. Dia duduk sekali dalam majlis kongres himpunan orang tani di India dah. Maka dia gembah kale dia kata dia ni nak jual dengan kale. Dengan hujung kale. Maka ya Sa'aroning ni dia perannya dia banyak juga dengan masyarakat tani. Contoh dia lah orang yang usaha tubuh ke fakulti manusia dan sangkum sak di Taning. Orang yang himpun sejarah Taning jadi sebuah ahli sejarah dulu pun Mullah Sa'aroning. Dia ahli sejarah. Nah. Ya. Maka setelah mana Mullah Sa'aroning kata gitu, beceklah dua tu dah. Becek dua tu Kubiro pun klik mari. Katanya klik mari jumpa dengan pemimpin-pemimpin pegok ke yang ada. Nah, maupun BNPP, BAN ni lah. Gapo semua tu jumpa bunyi kata khabarnya berjumpa dengan Ayah Ming. Nah, lepas tu kemudian cara di atas cara tu selisih pendapat. Selisih pendapat di atas cara nak pergi. Bos selisih pendapat di situlah Tok Kubiro pun mula bergerak cari orang lah. Nah, bergerak jualkan ideologi dia. Akhirnya naik pergi ke Mekah. Nah, naik pergi ke Mekah, pergi tumbuhkan pegok ke pulau di Taif. Tak nama satu pegok ke iaitu pulau. Nama penuh dia Patani United Liberation Organization. Tu. Okey, hak letaknya Tunku Biro Kota Nilo ataupun Kabir Abdul Rahman. Nah, nama dia tu nama Kabir Abdul Rahman. Banyaklah kawasan tu kawasan Bukit Budo. Nah, kawasan Bukit Budo tu banyak. Hak jadi orang penting dalam Polo. Nah, setelah mana tumbuh Polo. Nah, Polo pun hatta orang dia pergi kepada Tanah Arak. Kebanyakan Polo ni latihan tentera sewaktu tu dalam Tanah Arak banyak. Nah, contohnya dalam Syria ni banyak sehingga Tok Kubiro ni mati dia di Syria. Dia mati di Syria, kubur dia di Syria. Saya duk tengok kubur-kubur orang Taning ni ngatur juga. Nah, di London ada kubur pemimpin Polo sewaktu tu. Nah, di London ada kubur. Nah, kubur-kubur orang-orang kita hak jual nak klik tak leh sehingga meninggal sana. Tok Kubiro ni kubur duduk di Syria. Tu.
Duduk di Syria kubur dia. Nah, setelah mana dia buat dah tumbuh dah parti tu, situlah mulai buat latihan tentera ada di Syria, ada di Libya. Di Libya ni sewaktu buat latihan tu bersama dengan Fuak Mindanao, bersama dengan Fuak IRA, bersama dengan Fuak Aceh. Sama-sama IRA ada Tanah juga. Melayu. Nah, saya biasa jumpa dengan orang IRA, dia royak dulu, kalau latihan dulu dia ada camp Fort Taning, camp Fort Aceh, camp Fort Mindanao. Fort IRA ni Fort mana? IRA ni Fort hok dok lawan dengan British, dalam British. Island ni. Island ni. Island dia pun IRA pun buat latihan di Arak juga, di Libya juga. Libya orang hok support, orang hok sokong kepada IRA lawan dengan kerajaan British waktu tu. Nah, tu maka jadi hebatlah. Nah, maksud tu. Dulu ni jaringnya dia sedak sikitlah. Sedak sikitlah jaringnya dia tu. Kena Mindanao, Aceh biasa duduk sekali tempat latihan dah. Lepas tu sewaktu tu orang-orang tok guru pun banyaklah hok ikut serta dengan polo. Sewaktu tu. Nah, tok guru, ada babokok jamu rene. Nah, ada babo me alimak tok guru pondok Blukasno. Nah, lepas tu ada Haji Yakub jamu rene. Nah, Haji Yakub jamu rene ni dia ada pondok di kampung jamu rene. Dia buat pondok di situ tu, dia buat sekolah. Nama sekolah Jamu Rene Islam Widya. Nah, Jamu Rene Islam Widya semasa dia buat sekolah tu kena polisi hak semasa Serut Tenakrat duk katuk pondok. Jadi kalau pondok dia pun katuk. Pondok dia pun jadi kena katuk. Kerana dia tu tak kena buru lah. Kerana pondok dia duk di kaki bukit. Duk di kaki bukit di Jamu Rene tu, jadi pondok dia ni halau ke dalai sikit. Pas dalai sikit. Jadi kerajaan cemburu sehingga dia tu tak boleh tu katuk pondok. Kena katuk lari. Tu lari. Babokok lari ni orang-orang muda semasa tu banyak lari. Lari turut babo. Yang tu anak muda ni pala-pala tolak hadap pondok ada. Hadap pondok tu, hadap dengan turut babo tu, budak orang hadap jaga babo, hadap dengan babo tu, akak undur turut babo. Dia nemo tak panggil lari masa tu, dia panggil undur. Nah, dia panggil undur. Nah, undur turut babokok. Nah, sehingga di hari ni tu pondok dia tu tak ada lah. Nah, pondok hak supaya dengan pondok babokok Jamu Rene ni 150 buah pondok. 150 buah pondok hak kena katuk. Nah, tu lepas tu ada orang hok jadi tentera dia maupun Haji Ismail Tanah, Haji Ismail Tune, Haji Daud Tune, hok baru ni hok kita duk dengar Dah berlaku lagi ni, tak nak mati lagi ni. Mana boleh kita tanyalah cara tumbuh dia lagu mana dia duk rumah lah ni. Kalau abang kita Haji Ismail ni dia ada rumah. Nah, kita boleh lah nak tahu parti, pulau, pegok ke gapo lagu mana tu ada dan dia ada rumah. Lepas tu buku dia pun ada lah ni, buku tisik. Apa orang panggil ngan wicai buat tisik dia. Saya Witya Nipon hak tu. Hak Cania hak ngaji baru ni tu, dia buat Witya Nipon, buat buku polo. Nah, tu bagi saya kita kena tahulah. Kita kena tahu pegok ke ni, sebab pegok ke ni jadi kita boleh tahu kata bapa orang-orang mau kita sewaktu tu dia boleh buat pegok ke bersenjata. Tu apa boleh ya lawan dengan bersenjata. Apa boleh pergi berdin nak lawan sie. Nah, ni 3 geruk dah ni. 3 geruk dah kenal. Nah. Tu. Lepas tu bos setelah mana polo buat polo ni kalau kita tengok daripada sejarah ni di antara 3 parti tu sewaktu tu polo kuat. Tahun 70-an tu orang tak menafilah kata polo ni kuat. Kenal polo. Kerana semua ni orang-orang pakat masuk polo saja. Sebab polo ni banyak ke orang panggil berat dengan senjata lah. Orang panggil nenak. Sebab dia ada hubungan dengan luar banyak, senjata dia pun molek banyak. Jadi fort lain tu sepuluhnya BRN tu kebanyakan pergi ke arus bino ke. BRN ni kebanyakan dia pergi petapak dalam institut pendidikan. Banyak ke kalau perekat rakyat, perekat pondok sekolah tu banyak ke dia nak pergi masuk jerak kalau tu. Dia buat orang dulu. Jadi polo semasa tu ni orang-orang kita hak tak puas hati dengan kerajaan tu masuk polo. Nah, tu.
tak wati dadu nak igak dadu kena tapa tak leh nak duduk rumah gapo semua tu. Masuk polo. Nah, tu turuk babo-babo turuk maka katanya sewaktu tu polo siapa ke ada tentera dalam bukit 4,000 orang. 4,000. Sungguh tak sungguh wallahu alam ada orang cerita kayak kata siapa ke 4,000 orang boleh menguasai bukit-bukit semua tu sewaktu tu. Ni abang kata hikmah kita ada geroke ataupun ada persatuan. Dia kerana jadi tempat gantung untuk rakyat. Rakyat kena tindah rakyat hok tak ada harap pedah tu, dia boleh masuk pergi tempat geroke-geroke hok ada. Dan ni salah satunya menambah kekuatan bagi tani tu. Habis itulah kita ni kena kena ada sistem ada sistem kena berpusat, kena center. Lepas tu ya hapati tu, bos setelah mana buat tu kita sukat ni dulu hapati pasang sebabnya ada lagi, ada mujahidin, ada bersatu, ada gapo tapi ya tahun laki dah. Laki-laki dah. Tahun laki-laki dah. Tapi kalau hak tua-tua ni 3 ni lah. Kalau hak tua-tua ni 3 ni. Hak ada lagi lah ni. Tua lepas tu ada lagi lah ni. Nah, lepas tu maupun mujahidin, maupun bersatu, maupun hak learning, apa marah, lepas tu BRN learning tu, tu kita nanti cerita minggu seterusnya lah. Sebab hak ni duduk di antara tahun 2500 sampai ke 2514. Nah, ya sebenarnya parti-parti bukan parti lah, kita panggil geroke dah. Geroke 3 geroke tadi pun dia ada beranak-beranak juga tu baik. Panggil Beru Kijo dia tu baik. Supaya BNPP dah. Pada tahun 1980 ni ada perubahan nama Barisan Islam Pembebasan Patani. Tu BIPP. Islamic Liberation Front of Patani. Tukar BNPP mari tukar jadi BIPP pada 1980 ni. Dia tambah sikit ya. Daripada Barisan Nasional Pembebasan jadi Barisan Islam Pembebasan. Dia tambah Islam ganti atas nasional. Dan juga pula pun dia adalah dia. Bukan pecah. Dia. Apa orang panggil kata sayap hijau ya. Seperti juga dengan BNPP tadi tukar nama saja dah. Kalau BRN pun sama. Dia ada sayap dia. Sayap amlo-amlo tentera tu abrik. Lepas tu ada komando pula. Komando tu Kogak. Panggil dah. Lepas tu ada tentera nasional, ada pasukan komando api su akhir sampai di Tajri. Ya. Tu. Lepas tu hok polo sakning dah. Polo sakning tu ada apa jak baboko dah, baboko Ajime Bedo. Jime betul hok kena igat baru-baru ni. Masih ada lagi lah ni tu dah. Nasi Banian. Nah, lepas tu orang-orang hok penting-penting semasa tu dah hok terkenalnya bahari kok nibung, sakrikok narik. Dah, tolik nato. Tolik nato ni dia bawa benda nato. Dia panggil tolik nato. Nah, waso campako, ruslan jamurene, sing ataupun syakarim. Syakarim ni saya dah dengan dia kau yang masuk guk di bakok. Dah semasa tu saya semasa saya duduk dengan Sultan Condrom nak main Muslim. Dia buah lah. Tak ada buah, tapi buku dia tu, case dia tu Condrom nak main Muslim buah. Persatuan bohmo gue Islam, lawe dia di mahkamah tu, fort tu, orang lawe. Lepas tu ada orang penting-penting lagi, ada Dr. Arum Muleng. Ataupun Arum Amerika. Nah, ada Arum Amerika, ada Muhammad bin Muhammad, ada Haji Hadi bin Haji Rozali ataupun Hadi Munuk. Nah, tu orang-orang hak penting. Nah, lepas tu Yusuf Pakistan. Yusuf Pakistan ni orang bahagian tentera lah dulu tu. Nah, Yusuf Pakistan ataupun Yusuf bin Sulong. Nah, mati belakang dah Yusuf bin Sulong ni. Nah, hak Dr. Agung Muleng pun saya rasa mati dah. Nah, saya tak ingat tu mati dah rasa. Nah, dia pulau baru. Ya, pulau baru. Nah, tu. Lepas tu banyaklah orang-orang lagi-lagi tu hok kita tak sebut ni. Sebab lawan ni pun hok masih bertugas dalam gerokan ni pun ada lagi. Hok pulau ke hok
BNPP ke, BAN ke, ya ada lagi orang-orang yang siapa. Mana tu tiga-tiga gok ke ni dia masih lagi bernyawa. Pio nyawa panjang, nyawa pandok tu, tapi masih lagi ada. Jadi mula lama dah ni demo ni tak badai-badai ni tak mati mudah tu. Masih bergerak. Jadi tu keadaan di rumah kita ni orang mula lawan dengan bersenjata. Di Bakok, di kawasan Bakok. Lah mana? Di kawasan Bakok pun orang mula lawan dengan bersenjata juga. Lagu mana? Pada tahun 2508. Fok komunis negeri Sia mulai cetuh. Hari cetuh revolusi. Hari cetuh revolusi hak komunis Bakok pada tanggal 8 bulan Ogos. Nah, tu panggil Wan Siang Pentek. Wan Siang Pentek ni fok dari atas tu pun lawan dengan orang panggil pegawai bersenjata juga dengan parti komunis Sia. Sewaktu tu parti komunis pun mulai masuk. Nah, kalau di Malaysia ada PKM. Nah, PKM ni Parti Komunis Melaya. Kalau Indonesia ada Parti Komunis Indonesia. Nah, di Sia ni ada bahasa Sia kata Pokoto. Pokoto ni ataupun Pak Komunis Thai, Parti Komunis Thai. Parti Komunis Thai ni orang hok buatnya Ho Chi Minh. Sewaktu dulu kita royak dulu kata Ho Chi Minh masuk, Ho Chi Minh lah orang hok bangun Parti Komunis Thai. Setelah mana Ho Chi Minh dia bangun Parti Komunis, nah mulai bergerak susung dalam orang-orang dalam Thammasat, dalam gapo semua tu, dalam pelajar-pelajar tu tekah tu orang panggil zaman perang dingin ni yo masalah pemikiran di antara dua blok Amerika dengan blok Soviet. Nah, tekah tu duk sebarkan pemikiran. Anak-anak muda orang panggil yuk seweng zaman hak mencari orang nak cari lagu mana. Nah, tu. Maka fok kota nu pun lawan dengan bersenjata juga. Nah, ada tokoh-tokoh semasa tu sepertinya Cik Pumisak. Ini terkenal dah. Terkenal lah Cik Pumisak ni orang hok tulis buku dia banyak. Dia ni tulis buku. Dia pun mulai lawan cetuh pada tanggal 8 tu mulai lagi serai Sedadu. Ya kerana Sedadu semasa tu hok ngaruk. Atas nama komunis lah. Atas nama komunis itu Serai Sedadu. Nah, Serai Sedadu di situlah Bakok tu pun mulai berdeh serata lah. Pok komunis pun mulai bergerak. Nah, bergeraknya dalam kalangan pelajar pun banyak masuk duk gerak dalam meng dalam gapo. Patekah tu celah tu tahun 08 tu fok komunis fok sosialis dia pun mulai bangun semula. Setelah mana parti sosialis dia kena katuk, situ pun mula bangun parti sosialis mula. Nah, dalam keadaan kok Bakok sewaktu tu jadi bukan rumah kita saja tak biasa teruk. Bakok pun teruk juga. Tak leh siapa kata kepada Serut Tenak Rat. Nah, Serut Tenak Rat ni akhirnya dia mati pada tahun 0 ni. Boyo mati tahun 0 ni tu naik pula tenom kita kacon. Naik tenom kita kacon dengan Compon Prapat. Nah, bo naik dua orang ni rapatlah dengan grup royalis tu. Mulai jadi sedaging dah. Di Bakok tu mulai jadi sedaging di antara orang-orang Padikan dengan grup-grup royalis. Penga dulu kita duk ayak bahagi kena rak di antara kena rak dengan royalis, tu baik mari Compon Po dengan royalis. Pahlaning tu jadi Compon Tenom dengan Prapat ni dengan royalis ni jadi sedaging. Kerapat ada jadi sedaging. Jadi sedaging. Jadi sedagingnya lek Tenom, lek gapo Remoning ni mulai bangunkan budaya-budaya dulu. Hak ngaraja dulu pun dia mula bangun budaya Thai nasionalis. Dan tu juga zaman ni lah mula ada upacara hari-hari kebesaran. Buza. Supaya contoh supaya pecamongkon ataupun hari-hari gapo hak masuk dalam takwin sia tu. Kau ni mula baru klik semula. Dulu tak ada lama dah. Kalau nak masuk cari raja dulu semasa kena rak ni diri tak ada kena ngakak. Nah, ni kena siku duk tanah ni. Kena ngakak semula. Kena ngakak semula, kena gapo semula tu mula mari sampai fak ni. Sampai Tenom sampai gapo ni mulai bangunkan adat-adat budaya hak zaman dulu tu. Hak raja zaman dulu. Okey. Kok orang putih tak ada ngakak lah tapi sia kena ngakak semula. Kena ngakak semula.
Nah. Tak Lepas tu komini Belawe ni, mau dia pun kuat lah. Nah, sampai ke bukit-bukit tu, KJL guna cara peram juga. Supaya dengan kita. Bakas di kampung. Mana tahu kalau KJL ni, dengan ada BNPP, BRN, Pulau, KJL siapa, atas kaki perak atas perak juga, bertepur. Tapi dengan sama-sama kotas komini, kotas juga. Bertepur juga. Nah, pada 10 tahun dulu, sewaktu saya duduk di Bakok tu, saya pergi di satu kampung di Pakistan, sepadan dengan Laos. Sepadan dengan Laos atau iaitu Mukdahan, Mukdahan. Saya pergi di Mukdahan tu. Lepas tu pergi banyak tempat lah hok tempat komuni dulu tu. Nah, fok dia ni tiap tahun ada hari mengingati. Tu. Ada hari mengingati. Tak apa, tak salah, tak rakut dah. Salah. KJLW. Hanya hari mengingati. Hari mengingati. Nah, saya pergi di satu kampung. Nah, nama kampung Pako. Kampung Pako. Pako. Kampung Pako. Nama Pako. Pako. Saya pergi di kampung tu. Nah, sute kampung kena bakar. Kena bakar habis sute kampung. Jambe dululah, tahun dulu tu orang tua duk cerita situ tu saya duk tanya. Kena KJL bakar lah. KJL bakar. Bukan komuni bakar. Bukan komuni bakar. Kerana KJL sok kata demo tu kampung tu tempat hak komuni duduk. Supaya kampung rumah kita lah. Kita supaya bukan samuk. Supaya kampung bukan samuk, supaya dusunyo nasa bakar sute kampung. Nah, lepas tu cukup 1 tahun tu dia buat mengingati peristiwa hak semasa dulu. Semasa dia kampung dia kena bakar. Hari tu bendera merah penuh sute kampung. Hiasai kampung lah. Hiasai kampung tu tak ada. Bendera sia tu tak ada. Bendera merah. Bendera merah. Bendera merah, bendera sadak dia lah. Sadak dengan bendera komunis lah. Komunis tu. Nah, semua sute kampung tu lagu tu berlaku. Orang dia bakar cuk supah bih sute kampung. Bakar cuk tang dia lah. Nah, bahasa ni ya? Bahasa ni ya. Cuk tang dia. Cuk hijau. Cuk hijau, ketopi merah. Apa bulai merah. Nah, bulai merah dia tu. Lepas tu ada apa orang panggil suan senam ni. Orang panggil apa? Jalan baris. Baris. Skok dia. Nah, supaya dia hari tu 2 hari tu. Dia kata KJL 2 hari ya. KJL 2 hari ya. Pakar duduk lagu tu. Lepas tu tak boleh lah. Lepas ada tu. Untuk mengingati saja dah. Lepas tu, bawa kita pergi ni. Bawa kecek dengan orang dia ni. So, tak boleh tanya. Geno boleh Allah. Kalau kita tanya tu, Geno dulu parti komunis ya Allah. Thamai Theng Phe. Thamai Theng Phe. Tak boleh tanya. Tak boleh tanya. Dia teriak lalu dah. Dia teriak. Sebab apa? Dia teriaknya sebab dia berasa supaya dia tak ada Allah dulu. Kerana orang masih lawe, orang yang kena zalim, kena gapo lawe. Tapi kerana pecah pemimpin dia pecah masa tu. Berkalanya pemimpin pecah tu menyebabkan orang-orang dia tu Allah. Lepas tu ada saya pergi setepak lagi tu, masuk pergi dalam hotel, berjalan jauh lah, berjalan lagi tu, naik kereta berjalan lagi. Ada dalam hotel, dekat dengan bukit Pusat Buah. Di Pusat Buah tu di atas bukit. Atas bukit lah. Bukit gunung lah, gunung. Gunung. Di atas gunung tu, tempat fort dia duduk, camp tentera dia duduk situ tu. Saya pergi tempat dia duduk buat itu tu lah. Nah, ada 2-3 buah hotel rumah hok tak seserah. Tak ada bab pecacung, tak ada gapo duk cara fort dia. Siapa ke hari 10 tahun dulu lah. Nah, tak se Dubai. Masih lawe, dia kata dia tak se Dubai. Nah, bagaimana dia apa orang panggil maruah dia tu tak se Dubai. Tu atau pendirian yang masih tetap dah. Allah. Hok tu kat atas tu. Nah, hok atas tu parti komunis pun mulai kuat. Parti komunis dia sewaktu tu dia pun mula bergerak mari siapa ke kok dekat-dekat dengan rumah kita ni. Dekat mari turun mari siapa ke Natawi. Nah, tu nari Natawi Patelung tempat kuat. Tempat besar dia lah. Tempat besar dia tu di Patelung lepas tu di Surat. Lepas tu hak teruknya di Patelung dengan Surat tu hak teruk. Bertepur besar. Bertepur sokmo. Lepas tu KJL dia bunuh lah anu. Dia bunuh orang Patelung, dia bunuh lah anu. Dia bunuh boh dalam ting merah. Dia panggil Tang Deng. Orang panggil geleng. Geleng merah. Geleng berminyak tu lah dah. Orang panggil bakar lege. Bakar lege. Nah, rumah kita tu ada tapi tak banyak ada.
Nah, rumah kita tak banyak mana. Tak Rumah kita banyak banyak apa, ke. ada sok mola kita apa bakal lagi tu. Rumah kita ni banyak ke bunuh tak sungai. Ha. Nah, bunuh tak dalam sungai. Bunuh tak dalam sungai. Kalau nak cari mayat orang rumah kita tu, pergi cari kat sungai semasa tu. Nah, ada je bakar je tunggu sungai. Ni kalau kita dengar, kalau biasa tahu sejarah getok apa serak ni. Apa getok panggil getok apa? Getok perasak apa? Bukan tasak panggil getok perasak, getok perasak. Nah, tak pasak. Getok diserak tu tasap lah. Tapi nama dia orang panggil orang kawasan tu panggil getok pasak. getok pasak. Getok pasak tu apa orang panggil getok pasak? Sebab dadu pasak tu, dadu hok nama pasak tu, Perasak. perasak tu. Bunuh orang tahu situ. Dia bunuh orang yang tahu situ. Tu dia bunuh tahu situ tu, bunuh kadang-kadang bunuh dengan mutu-mutu. Nah, tekos tu timbul bunuh macam tu. Bunuh cara bunuh dengan hidup-hidup. Kambuh hidup-hidup. Nah, tu kambuh hidup-hidup sepengan babo pondok pemain. Dah anak saudara babo nak pergi bunuh babo, nak pergi igat babo tak ada igat babo, pergi igat anak saudara babo, akhirnya pergi bunuh di Bukit Terneh. Bunuh gali lubang kambuh. Kamu hidup. Kamu hidup. Lepas tu kecing dah lubang. Tu Pombeng. Tu pondok Pombeng dulu. Banyak bakal lege kok. Bakal lege. Kau Zainul cerai dulu. Cerai itik bakal lege. Lepas tu hok di Patelung ni. Terneh tahok dah ke Patube, bakar dalam lege. Banyak. Orang Patelung tu hok lawe dengan kajak masuk dulu orang Patelung ramai tak dah hok bersama dengan Gok ni dah. Lepas tu habis itulah jadi kena perak teruk sangat. Kena perak teruk. Lepas tu orang panggil ada buku long apa? Tangdeng ada. Buku Tangdeng ni saing kita tulis. Nah, saing kita tulis kalau nak cari tu bolehlah hubung dengan saya boleh serat buku Tangdeng. Nah, tu dia tulis banyak buah dia tulis. Dia ada buat apa orang panggil wicai lah, research bunuh pembunuh di Patelung. Nah, di surat ni hok kuat kali ni Chongchang. Nah, sebenarnya kalau kita parti komunis ni, nah, hok hancur belakang suk. Hok Allah belakang suk ni hok Paktai. Hok Paktai ni hok Allah belakang suk. Akhir suk. Kok lain tu awal-awal dah. Hok Paktai ni tahun 35. Mau 35. Barulah. Baru oleh 20 tahun lebih. Nah, 20 tahun lebih. Nah. Sebab apa dia jadi gagah kuat parti komunis hok Paktai dulu. Nah, hok bahagian selatan ni apa dia kuat dulu? Sebab dia berdiri dengan kaki sendiri. Tu. Dia tak beli alat. Jatuh semua dia tak beli. Beli mana? Ya alat musuh adalah alat kita. Alat musuh adalah alat kita. Ya apa sehingga banyak kuat sekali kerana dia tak kena tupai luar. Tapi kalau hak di Pak Isan kok nunu dia kena tupai luar. Dia kena tupai Rusia dengan Cina. Bos sebelah mana Rusia dengan Cina pecah, di situlah wakwi parti komunis hok atas nu jadi tak ada. Tapi parti komunis hok Paktai Leteh lagi. Siapa ke tahun 2535 kok atas nu. Nah, lepas tu setelah mana lawan dengan senjata, pemimpin dia pun banyak orang mati kena bedil sewaktu tu. Nah, ada nakit-nakian sorenya namanya Cit Pumisak. Cit Pumisak ni kalau fok bakak ni kenal lah. Nah, lepas tu kalau kita duk dengar lagu Persiwi, lagu Karabau pun ada biasa dengar. Nah, lagu Karabau, apa lagu dengan Karawan. Karabau saya tak ingat. Ada lagu hok tulis, hok nyanyi lagu Cit Pumisak. Cuba-cuba kalau siapa nak dengar, cuba-cuba teragi dengar Cit Pumisak. Nah, tu ada hok apa? Sopkon ni ke Cit Pumisak. Ya lagu-lagu bahasa semangat. Kita ada orang muda rumah kita wahai dengar lagu Kek Pending tu. Tu nak mari tu saja. Ya kalau ada demokrasi, royali tak ada lagu bahasa tu. Lagu pasal perjuangan hidup, perjuangan rakyat, keadilan, rasa dengar banyak ke lagu Sansem, Babarami bahasa itu lah. Tapi kalau gok ke rakyat sungguh ni ada lagu bahasa itu dah.
Cik Pumisak ni sewaktu tu dia pun mula dia duk bakok dah, duk ngaji cula, ngaji gapo dia mula mikir. Mikir kata kajo apa sistem baik ni tak ada, sistem zoling, sistem gapo baik ni. Situlah dia mulai bergerak masuk dengan parti Komunis. Setelah mana dia masuk dengan parti Komunis, dia pun mula turun ke lapangnya, turun ke kampung. Nah, turun kampung duk bergerak ke dalam kampung, gerak situ sini. Akhirnya dia nak turun cari makan. Sebab dia duk lama, dia duk kena kepung tu lama banyak hari tu, dia nak turun cari makan nasi. Nah, nak turun makan nasi, minta nasi di kampung. Setelah mana dia turun diminta nasi di kampung dia royak ke Sedadu. Royak ke Sedadu masuk mari Serai siapa di bendar di apa kawasan tempat dia duduk tu, akhirnya Sedadu likung. Nah, likung tu dia ikut angin dah, serah. Cik Pumisak ikut angin serah dah. Nah, jangan bede. Akhirnya bahang bede juga. Karena dia ni orang apa alim mikir lah. Orang penting. Tekah tu kajo Asia ni dia nak lawan dengan Komunis ni, dia buat lagu mana? Dia nak lawan dengan Komunis ni, dia kena propaganda. Nah, dia propaganda supaya kita royak atau minggu dulu kita royak atau Amerika orang hok ajar sia ni wi pandai dalam hak propaganda. Maka dia kena buat propaganda. Propaganda lagu mana? Kena buat wi orang tu takutkan kepada Komunis. Buat wi takut jadi Komunis, lepas tu buat Komunis wi jadi jahat. Komunis makan perut. Pertamanya buat wi rakyat ni makan pengaruh dengan kempen nama-nama ni. Pertamanya wi kata Komunis ni puak tak ada agama. Maka bawa wifak tak ada agama ni, orang buzah diri, orang Islam diri ni kena hundur lalu dah. Sebab dia puak ni puak tak ada agama tak boleh terima. Dia Komunis. Siapa kita lah ni pemikir lagu tu? Puak Komunis puak tak ada agama. Ada satu. Yang kedua puak Komunis ni panggil puak Dahyu. Puak jahat. Seperti mana gerak camp kita pun super. Gerak camp BNPP, gerak camp BAN, gerak camp Pula pada zaman mula-mula tubuh, Raja pergi hajar rakyat kita kata puak ni orang panggil orang jahat. Habis dulu orang panggil orang jahat. Zaman learning dia panggil orang berjual. Dulu panggil orang jahat. Semua orang jahat berlaku. Ya tu ustaz, ya tu baba, guru pun ada 3 grup ni panggil orang jahat. Orang jahat atas bukit, orang jahat turun kampung. Sebab Raja wi nama bagi kempen orang jahat. Ya. Tu situ apa keadaan umum dari negeri Sieh. Lepas tu fok pelajar rumah kita. Nah, sewaktu tu banyak naik ngaji bakok. Bo naik ngaji di bakok, banyak kem ngaji mana ngaji Tamasak. Nah, banyak kem ngaji Tamasak. Nah, pada tahun 08, 09 tu fok pelajar rumah kita pun dia mula buat berkumpul. Nah, dia mula berkumpul. Nah, sebenarnya nak berkumpul tak leh kerana apa? Kerana sewaktu tu nak kumpul nak gapo tak leh. Tapi fok pelajar-pelajar kita ni mulai buat berkumpul kan, buat kelompok. Dah buat Comrom Muslim. Nah, mula tekah tu ada Comrom Muslim. Nah, lepas tu ada semakum. Fok kita ni mula buat campur dengan Islam. Orang Islam bakok, orang Islam semualah. Fok ngaji Islam Wityalai, fok ngaji Tamasak, fok ngaduk dalam bakok semua tu buat semakum nisit nak seksa Thai Muslim ataupun Sonata semasa tu. Buat Sonata. Orang hok jadi ketua Sonata semasa tu nah nayuk semakum semasa tu orang Kokpo. Nah, orang Kokpo, orang muda naik ngaji bakok mula aktif buat semakum, jadi nayuk semakum dan mulai menyatukan pelajar-pelajar kita hok duk dalam bakok. Dia buat sebentar ya. Semasa tu agama kita tak boleh timbul, tak boleh tengok kepala. Bo tengok kepala kena bunuh. Tengok kepala kena bunuh. Orang hok jadi pemimpin semasa tu siapa dia orang hok jadi bijak-bijak. Kalau orang tanding bijak-bijak kat tu maka kena catah lalu dah. Kena catah lalu dah. Lepas tu nayuk semakum orang Kokpo, namanya Bedding. Nah, nama Bedding. Mula-mula dia buat tu mati kena selalu dah dia. Nah, nak yo jadi naik semakum ke mula-mula ni pakai kena selalu. Pakai apa? Kena bunuh selalu dah. Nah. Kena jadi apa? Dia mati tu mati pelak lah. Nah, lepas tu kawan gugu dia kata semasa tu dia tu kena bunuh lah. Kena bunuh dengan apa orang panggil
bunuh pemimpin. Bunuh apa? Kerak dead yard. Panggil sosial kata dead yard. Kerak pucuk. Bau tanah ni pucuk naik tu akan pucuk naik banding ni orang aktif lah. Orang aktif orang gapo ni kena kerak pucuk. Akhirnya mati. Nah, mati. Lepas tu fok-fok bakok pun mula duk gerak lah. Mulai timur bergerak ke, mulai pelajar-pelajar kita duk ngaji bakok tu mula bergerak. Lepas tu mula buat grup Klum Selatan semasa tu. Nama grup dia. Klum tahun Selatan. 2515. Mulai gerak Klum Selatan. Tu besang dah. Lepas tu minggu depan lah. Minggu depan ni kita masuk Klum Selatan, lepas tu Bakok lahir belagak di Bakok. Pama kita pun mula ada belagak di Taning dah lah. Di Sejip Taning. Getok kota gapo. InsyaAllah kita mari sambung minggu depan dah. Jadi sedikit lagi keadaan ni kita kena dah atau di Taning kita ni tubuh dah gerak ke beberapa gerak ke tadi, 3 gerak ke. Di Bakok pun ada gerak ke juga iaitu besar-besarnya gerak ke Komuni, Parti Komuni. Di Malaysia, di tanah Melayu sendiri pun ataupun di Nusantara pun ada juga isu-isu ni pun. Dia ada juga sebut tadi dah, memang sebut tadi Parti Komunis Malaya, dia pun kebanyakan orang Cina. Dia orang Cina di Malaysia, di tanah Melayu lah dia kata, dan juga orang Melayu pun ramai masuk sekali dalam situ. Lepas tu dia gerak seluruh juga. Lepas tu dia baru kokoh hundur mari duk sepadan sia ni. Tapi kos tu pun dia operasi. Dan juga Parti Komunis Indonesia. Parti Komunis Indonesia pun duk gerak juga. Jadi kos tu ale komunis pun duk itu. Sebab kita nak tak kata hak mana molek tak boleh. Sebab keadaan pada masa tu dia masih duk berlawan di antara dua aliran besar dunia iaitu demokrasi dengan komunis. Panggil zaman songkram jen. Perang dingin. Boyuk belakang tu dia benar demokrasi. Habis tu ya hak benar boleh menentu lah, hak Allah tu jadi salah, iaitu komunis. Zaman tu dia tak ada tak dia salah dia itu lalu baru duk tewah. Lepas tu mah kita ni gerak ke duk jalan, duk tanya ke rakyat walaupun kerajaan ni wi nama kata puak ni BNPP, BAN, Pulo orang panggil orang jahat. Dia masuk jadi orang sini jadi orang jahat. Tapi orang jahat ni bagi orang yang tahu sebenar tu, boh telinga gitu lah orang jahat. Lepas tu pula lah kita nak pergi sambung minggu depan. Apabila bakok dah, ada belagak, ada gapo dah, mau kita ni berlaku juga belagak. Pas belagak mau kita ni tak pernah ada lagi dalam sejarah sia. Dah, himpunan orang pergi belagak ni paling banyak dalam praktik Thai. Iaitu orang Taning hok belagak. Sebab dia berlakulah apa-apa satu-satu kejadian tu ya buat orang Taning ni belagak. Orang Taning kos tu ni dia mudah dah. Dia mudah berserah. Kos tu dia berserah benar walaupun berde kok lek nara. Dia berserah habis apa Taning jalan. Bukan tak ada manis pas rining lah. Rining lek sanuk nak igat nak tibuk kita tengok mata kelipah tak ada rasa. Tu bukan orang Taning sebenarnya yang dulu ni dia mudah serah. Asalkan sama Taning kena tindah dia berserah lalu dah. Maka minggu depan lah kalau kita mula tengok apa ni demonstrasi rakyat. Malam ni kita kena dah kata gerak ke rakyat kita ni naik. Tapi kesimpulan mudah-mudahnya kita kena tahulah bahawa ambil jok 1959 naik 1960 lepas tu pergi sampai 1998 orang Taning itu usaha untuk mengadakan gerak ke untuk nak bebas Taning, nak revolusi Taning, lepas tu nak unite, nak menyatukan Taning. Tujuannya bersenjata, lepas tu lawan dengan sia. Dan hak penting sekali malam ni sida pendengar semua yang mana sedang ikuti dalam live dan juga yang mana depending. Nak royak kata cetusai orang Taning dalam perlawanan untuk menuntut hak orang Taning dengan kerajaan Asia ni. Orang Taning ni dia mula dengan diplomatik. Dia mula dengan politik. Dia mula dengan damai. Bukan tu dia orang Taning bukan berdiri lawan lalu, bukan. Bermaknanya orang Taning ni ambil jok dulu lagi, dia mula lawan ni, dia mengikut dengan peraturan dunia. Mudah kata kalau orang Taning ni tak ada dah perlawanan dalam Nusantara ni, orang Taning ni dia cetuh ngamolek. Tangga dia satu persatu. Kalau kita tengok ambil jok mula-mula ni dia lawan dari segi diplomatik.
main dengan British, main dengan luar negeri, negara besar-besar. Lepas itu, dia pun pemimpin dia masuk pula dalam sistem parliamentari, dalam kabinet dia, jadi sosok, jadi pucuai menteri, jadi wakil rakyat. Jadi apa orang tani, kau tu tak ada benda lagi. Tapi tujuan dia nak menuntut hak orang tani belaka. Dia mikir tu boleh lawan lah sepa, lawan. Boleh lawan atas jadi wakil rakyat, lawan. Tapi dengan jadi gapo dah pun, bukan kata dia mau nak dengar nak gapo dah, kajak lagi jatah. Dia mau pergi main cemar, bunuh. Siapa nak orang tani pun, pilih pula satu cara lagi dah. Iaitu, kena pergi berdeh tak dah. Lepas tu bawa mari pada hari ini. Jadi atas hari ini pun, hak pergi berdeh kena ada lagi. Sebab ia ada beberapa berkata dulu kata, nak lawan dengan Syia ni kalau tak pergi berdeh ni tak jadi. Dia mau tu, orang tani ni bukan belum pada tu ya politik dah, diplomatik dah. Tapi bukan kata politik dengan diplomatik oleh guna, dia kena guna belako. Dah. Berdeh pun kena berdeh. Politik pun kena politik. Diplomatik pun kena diplomatik, dia kena guna belako. Dah telah ni tani ni cukup belako dah. Dah. Ngah tengok sejarah dia lah. Lepas tu orang hok mati baru saat ni saya ayat saat ni kata semakum di sini saya bedding bedding tadi. Bedding saat ni orang Kopo ni dia nama Sia kerana tak letak nama Melayu masa tu. Nama dia Support Panprut Meta. Support Panprut Meta ni ngaji Niktisat Mahawidyalaya Thammasat. Ngaji Niktik Thammasat. Nah, dia ni jadi orang hok aktivis lah, pelajar hok cergah. Lepas tu hak buat semakum saat ni nak kena dengan undang-undang. Ya buat tu jual tu buat semakum buat gapo nak kena dengan undang-undang dah. Cuk tabian jadi semakum gapo. Nah, akhirnya bedding saat ni tu kena bunuh. Nah, pada tanggal 13 Kumpapan 2512. Nah, lepas tu bunuh cara mana? Bunuh cara mana Sang? Bunuh cara godek. Godek kayu katok sampai mati. Jadi dengan secara zoleng lah. Dengan secara zoleng lah. Tapi itu kita tak pelik. Orang-orang semasa tu dia pilih lawan dengan senjata. Banyak orang. Raja ni sekelai bunuh tak oleh sungai. Dia kelai bakar lege. Kelai katok, wi lemak, jet wi patah tulen. Ya sekelai lagu tu. Ya aku tu ya sakcai lagu mana. Ya dulu tu ya boleh buat benar lagu tu. Ya suka buat lagu tu lah. Kalau ngalor ni enggak buat juga tapi buat tempat sembunyi, tempat-tempat tempat tehene dalam gok ke lepos nyak-nyak gitu. Kita ada masa 5 minit Sang. Saya ada tengok ni ada juga soalan-soalan hok orang tanya. Sini pun boleh tanya ni. Dalam 5 minit ni boleh tanya. Tanya gapo tanya boleh. Ada hok tanya kata genopati sewaktu tu sepengabil NPP ada dah buat apa hidup tumbuh BRN lagi. BRN ada dah buat apa hidup tumbuh Holo lagi. Sewaktu tu jawablah. Saya pun biasa tanya juga. Biasa tanya juga orang tua-tua dulu. Geno tak bersatu. Jadi orang mau kita ni jadi banyak-banyak parti. Orang tua-tua Jawa kerana tokoh tu ya banyak pemikiran, banyak pendapat tentang cara untuk nak lawan. Supaya jalan nasi boya wak di NPP selalu dah dia bersama dengan bersenjata selalu dah. Tapi kalau BRN sewaktu tu kita tak leh raja. Ya nak tanah dulu. Nak tanah dulu kita tak leh pakai sistem raja. Sistem raja kita tak leh mula dengan sistem raja. Kita kena mula dengan rakyat. Dengan rakyat maka kita harus tanahkan orang pendidikan dulu. Ngaji dulu. Tu mulai selisih tu. Tu supaya ngatuk kubiro saat ni buat polo tu, oleh kerana kata sewaktu tu tanah Arak tu naik dah. Mudah-mudah kata kubiro nampak kata ya lolah ning saat ni kita kena lagu ning dulu dah. Jatuh kita banyak hubungnya pada. Jadi waktu tu lah dia apabila dia mari klik mari kecek dengan Ayah Ming tak setuju dengan plan dia letak, maka di situlah dia pergi buat polo. Lepas tu ada seorang hok tanya kata pas semua tu besok bersatu dak lagi. Besok. Besok bersatu dak. Jadi orang tani ni bukan kata tiga-tiga ni bukan nak pisah mumu kuku dak. Dalam jiwa ni sebahagian lagi niat nak bersatu dah. Maka dia ada usaha dia untuk nak menyatukan
Iaitu pada tahun 1989 yo mari kira berlaku pok yo. Kira berlaku. Walaupun A nampak gini, B nampak caranya gini, yo hot tak suponya cara saja. Tapi mata lama yo supo berlaku tiga-tiga ni. Bo cara tak supo mari kita kira sikit, maka itulah nama bersatu. Dia buat bersatu. Bersatu tu pernah. Jadi learning pun orang tani yo pisah juga. Hok do learning pun pisah atau nak menyatu walaupun nak grup lain pun tapi tujuan nak bersatu tu masih ada semua. Dah. Sebab kita ni kalau jadi Islam dah mikir tak siap satu tu canggah juga. Dia jalan tak supa tu tak apalah. Tapi bersatu niat bersatu tu ya ada. Jadi insya-Allah lah bagi kitanya berdoalah kita supaya orang-orang kita semua tu parti-parti semua tu boleh bersatu. Walaupun banyak kali usaha untuk nak bersatu, bukan tak biasa dak lah. Bangsa ni dulu lahir bersatu. Nama dah bersatu. Bersatu dulu biasa dah. Lepas tu pergi sebentar tu tak boleh duduk habis apa ke Malaysia. Duduk Malaysia tak boleh pemimpin bersatu semasa tu. Kerana buka tubuh gapo semua tu Malaysia dengan Sia masa tu murih itu hamba tak boleh duduk rumah. Tak boleh duduk di Malaysia sehingga kena tubik pergi kepada luar negeri banyak sehingga mati di London tu tubik sewaktu tu. Maka di situlah tak ada jadi orang panggil lepas pada tu sekarang ni pun nampak masih ada usaha untuk nak bersatu dan kita pakat berdoa lah supaya semua masyarakat kita tu boleh bersatu. Dulu bersatu nama penuh dia dah, nama resmi dia. Barisan Bersatu Kemerdekaan Patani. Dah. Ada tiga parti, pak parti tu nama Barisan Bersatu Kemerdekaan Patani. Baru nama rekah dia bersatu. Tengok dah. Supo. Sebab mata lama supo berlaku dah. Maka kecek kira. Lo ni pun keadaan kita pun duduk era Brunei. Era Brunei pun semua pun ada perwakilan. Jadi atau gapo parti-parti mana hok ada tu dia kira berlaku pok ya tu. Kira berlaku untuk aruh tuju nak pergi lagu mana, nak Brunei lagu mana, cara lagu mana tu. Yo kira. Tapi tak siapa sini lagi lah. Waktu ni hok zaman lo ni kita kena tengok rekan lain pun ada politik talk memang ada baca juga. Lo ni sejarah kita ni baru nak mula belagak kota. Baru nak minggu depan. Minggu depan boleh kata masuk le era zaman belagak tani. Tu zaman mek kita dah. Ni dah kecek zaman Che kita. Ni zaman mek kita dah. Orang panggil zaman belagak tani. Orang hok dia zaman belagak tani ni ada. Kita klik tanya lah Che kita kalau mek kita rumah tua sikit. Banyak ke orang degi sebab yo gi abang kata habis 100,000. Puluh ribu orang hok gi belagak tani duk tarik royak tak royak. Banyak itu pesan. Ada orang kata 50,000, ada kata 100,000, ada siapa kata 500,000 tu. Tak tahu kata tu apa jumlah. Sebab sebenar berapa tak tahulah. Sebab ia sebenarnya kalau bila semua tu bemes apa? Sebab kau tu pun ia ada sekat dalam juga mai kok dalam ni 500,000 ni dia nak tanding masa tu. Jadi ada sekat tank dulu ia mulut ke mulut ya telefon tak ada memang ia ada orang kena bunuh di getak kota habis. Jadi serong hati kita ni udah atas hati buka sungguh bukan hati batu begini lah. Orang topah kena bunuh di bukit Tuwe tak ada berasa apa kau ni. Misal tu. Opah orang kena tindah kau ni tak ada berasa apa kau ni. Tu teruk hati batu buat itu. Wip serong tak pada bukan tersugi buat apa. Supaya kita dah serang orang Palestin lah. Kena bunuh orang India kena lari, orang Syria kena bang Islam cubik kane. Lepas tu soalnya surat lah Saya nak ayat suratnya kalau misalnya kita nak tahu hal belagak tanding, saya duk cari surat pun tak apa banyak ke sikit cerita tak ada ada buku. Tapi hok bukunya hok bepeng tulis. Aning apa orang panggil bantu kuam songcam ataupun catat teh mengingati hok bepeng. Bepeng Ultrasin salah satu pemimpin selatan masa tu dia tulis juga buku. 260 kok. Tapi teragi mitok dia lah. Kalau kita baca surat ni minggu depan kita mari cerita hak surat ni jadi mudah.
Dan juga insya-Allah minggu depan ni kita nak sebut juga nama ada gok-gok lain dah tapi yo naik star-star. Hok tak hidup. Naik star tu lepas tu mati. Naik star tu mentah habis lah. Tapi hok sebut dari 3 tu hok awal-awal dan masih lagi ada lagi sampai ke gini dah. Hok lain lagi tu ada lah seperti Jamaah Islam Patani, Gerakan Sabilillah, ada juga Gerakan Ulama Patani, lepas tu ada Gerakan Islam Patani, Gerakan Hizbullah Patani, lepas tu Barisan Bersatu Mujahidin Patani, lepas tu naik bersatu Gerakan Mujahidin Islam Patani, naik pula. Lepas tu ada lagi GIP. GMIP, ada nama rekah dah. GMIP, PMLM, lepas tu naik UPPC. Lepas tu grup ni kebanyakan lawan ni tu tak habis dah lah. Jadi badai-badai naik star-star. Tapi beberapa tadi hok B depan tu, B depan tu duk hidup lagi. B depan mudah kata hok duk menetuk sampai ke hari ni. Cuk tu lah. Hok mari-mari sampai ke belakang ni dah. Hok tu kita tak nak kejap banyak kita tak tahu lah pajuban tu. Ya. Ni koyak sejarah dia. Maka itulah bila kita tahu sejarah cerita mari tu, kita faham kata apa lah ni ada fok-fok orang duk berjual lagi. Apa dah mau duk berunding duk gapo lagi. Kita boleh tahu kata tepat mari dia macam mana. Bukan kata kita tengok kat elon ni, kita tengok learning saja. Tak. Kita tengok learning ni adalah peristiwa yang pernah berlaku dulu-dulu, mari siapa ke hari ni. Kalau kesimpulan mudah-mudah baik budak-budak ke jamin geno zaman kita duk berlawan dengan sia. Rumah kita berlawan dah. Berumah kita berlawan dah. Runcai kita berlawan, runtuk ki kita berlawan, runtuk nenek pun berlawan susu. Tu, lepas tu ya ada kesinambungan dia lah, peternakan dia jadi sosok-sosok ni. Nak tahu jelas tu kena tengok jarah kita duk baca ni lah. Dah, lepas tu masa depan nak pergi lagu mana ni duk buat kita kira lah. Dah, tujuannya nak aman. Dah, nak aman, nak damai. Maka malam ni alhamdulillah dah tahun ni lah untuk kita kenal sejarah. Malam ni kesimpulan mudah-mudah gak kita kenal lah pertubuhannya yang mana yang ada dah. Salah silah dia lagu tu. InsyaAllah kita jumpa lagi pada minggu depan. Dan sebelum kita nak katuk ni kita ada istihar sikit. Ya, ada program salah silah. Program salah silah kita ni kita ada program salah silah bawa siapa sajalah kita open untuk pergi jalan jelajah tempat-tempat sejarah. Jadi dia ada 3 trip. Trip 1 tu tanggal 23. Jadi kalau waktu bedah 2 hari tu penuh lalu dah. Mana tu kita tak boleh semak dah lah. 23 tu penuh dah. Nak pergi 30, pergi 60. 2 hari penuh. Tapi ada lagi satu trip lagi iaitu trip Patani Negeri Sai. Yang mula di Podatuk, pergi Nak Tanjung, pergi Bukit Tabah, pergi Telubel, Teluk Leweng, Jingo, lepas tu Teluk Manau. Tu tanggal 1 Mina. Tu masih kosong lagi. Ada lagi kisi luar. Siapa berminat boleh pergi dengan trip yang kedua. 1 Mina. Dah. Gitulah. Program salah silah ni untuk nak memenuhi. Ni orang agak rakyat bakal duk tanya. Nak pergi situ, nak pergi sini, nak kenal situ, nak pergi sini. Ni dia mau buka dah. Dia mau buka dah pergi. Lepas tu saya sendirilah orang bawa pergi. Tempat jarah dulu tu. Lepas tu nak pergi tempat jarah baru-baru ni kena royak ke Bemak. Bemak nak pergi tempat komini. Bemak nak pergi tempat orang berdeh kot dulu. Zaman dulu aduh dah. Dah. Lah ni tak apa pergi kenal. Dah, gitulah kalau tak ada soalan gapo dah. Kalau ada soalan gapo lagi pun inbox masuk dalam chat tu lah. Semoga kita boleh kumpul. Lepas tu ambil mari jawab minggu depan. Sebab room ni kita boleh klik royak orang tua kita nak tanya apa tak boleh. Lepas tu buku-buku pun ada masih lagi boleh duk baca. Kita silakanlah. Dan juga kalau siapa nak khidmat, nak infak, nak tabarruk untuk program kita, bolehlah masuk. Di dalam page tu ya ada tulis dah prompt pergi kepada siapa-siapa. Tujuan semuanya untuk kebajikan program salah silah petani kita. Wa emo buku, wa emo kita tabarruk gapo pun untuk nak program kita boleh jalan lagi dengan molek. Maka dalam ni terima kasih Bemak dan minggu depan kena mari lagi lah. Dan untuk kita nak sambung cerita lagi. Jauh lagi ni duduk zaman mek kita dah. Mek kita dah. Nak pergi sampai 47 tu baru kita masuk ke panggil politik semasa. Sejarah semasa dah. So sampai 47 break kat tu. Lepas tu kita tengok rekan lain pula. Ada rekan lain untuk update keadaan dah.
Ni kena tiktan juga ha Brunei ni lagu mana dah. Deh. Ya. Kena tiktan. Rekan lain ada. Rekan gapo ke memang boleh tiktan ni? Rekan berunding itu bicara Patani Bicara 2 minggu Patani, sekali. 2 minggu Tiap sekali. Malek Ahad. Setiap malam Ahad 2 minggu sekali 2 ada. minggu sekali ada. Lepas tu politik talk malam Jumaat. Politik talk setiap minggu. Setiap minggu Tu buat malam Jumaat. pukul 8. Buku 8 malam. Masuk gi dalam page Facebook Wartani. page dalam Wartani. Kalau Tu bicara politik Patani talk. tu di page bicara. Page bicara Patani tu. Ya. Dah ni kita boleh diikuti semua. Duk mana pun tak apa, asalkan ada internet, ada smartphone, buka tengok dengar. Lepas tu nak dengar belakangnya pun boleh. Contoh program Salah Silah kita pun boleh tengok dalam YouTube, ada semua EP dan juga program hok dalam Wartani tadi bicara Patani dan juga politik talk kita tengok jalan pun boleh kalau tak ada nak dengar sok. Dah. Ni tujuannya untuk week kita ni boleh duk update, duk tiktam semua, follow semua, duk tak kita lah. Dah. Maka malam ni sekarang saja. Terima kasih semua yang sedang ikuti. InsyaAllah jangan lupa minggu depan hari Senin malam Selasa kita sambung cerita kita. Malam ni wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.